Pada hakikatnya, agama-agama lain sama sekali tidak memiliki hak maupun keizinan untuk menterjemahkan peristilahan yang terdapat dalam satu tradisi pemikiran akidah agama dengan menggunakan ungkapan-ungkapan tradisi pemikiran akidah agama yang lain, khususnya ungkapan-ungkapan yang merujuk kepada siapa itu Tuhan yang tidak ada faham tasdiknya dalam tradisi agama-agama maupun falsafah-falsafah lain itu sendiri. Jadi perlu ditegaskan bahawa agama-agama lain tersebut harus memperlihatkan rasa hormat kepada istilah-istilah penting dalam erti maknawi yang mencerminkan agama Islam dalam bahasa Melayu. Persis sikap orang-orang Islam yang menghormati istilah-istilah dan faham-faham dasar agama-agama lain. Bahasa Melayu yang telah kita sifatkan sebagai bahasa mantiki hasil daripada istilah-istilah utamanya yang mengandungi unsur falsafah tasawur, tidak merujuk kepada tempat-tempat pemujaan agama-agama lain selaku masjid, tetapi sebagai gereja, sebagai kuil, candi dan sebagainya. Istilah-istilah bahasa Melayu yang dipengaruhi agama Islam tidak menganggap pemimpin sembahyang berkumpulan agama-agama lain sebagai imam, melainkan selaku padri, sami dan seterusnya. Lebih penting lagi, istilah-istilah yang terkandung di dalam aliran faham tasdik pemikiran akidah Islam tidak merujuk kepada tumpuan sembahan agama-agama lain sebagai Allah, tetapi sebagai Tuhan. Pendirian sebegini tidak menafikan hak mana-mana golongan penganut agama lain untuk menterjemahkan buku-buku mereka maupun aliran pemikiran masing-masing dalam bahasa Melayu. Cumanya, seandainya ada mereka yang hendak berbuat demikian, maka golongan tersebut mestilah memiliki ilmu dan keahlian mengenai pandangan alam Islam, sifat mantiki bahasa Melayu, dan cukup berdaya cipta untuk menggunakan peristilahan yang benar-benar mencerminkan aliran pemikiran akidah agama mereka masing-masing. Akhir kata, insya-Allah kita semua akan mengambil ikhtibar daripada isi kandungan makalah ringkas saya ini dan berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk memperbaiki kemiskinan mantik di persekitaran kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberkati kita dalam usaha menyempurnakan akal fikiran golongan kaum muslimin. Wallahu a'lam bissawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh wa maghfiratuh. Terima kasih. Jelaslah bahawa bahasalah yang merangkumi unsur faham pengenalan diri. Akan tetapi, unsur tersebut hanya terdapat di dalam bahasa-bahasa tamadun mantiki, antaranya bahasa Arab, Farsi, bahasa Uthmani, Urdu dan juga Melayu. Ini adalah kerana istilah-istilah asas yang terkandung di dalam bahasa tersebut berupaya mencerminkan hikmat tasawurnya atau conceptual philosophy, sebagaimana ianya ditakrifkan mengikut pandangan rangka pandangan alam Islam. Adalah tidak benar sekiranya dikatakan semua bahasa berupaya mencerminkan hikmat tasawurnya, terutama sekali bahasa-bahasa barat, or the languages of romance. Oleh yang demikian, kita berupaya membuat simpulan bahawa bahasa-bahasa yang terkandung di dalam tamadun Islam merupakan bahasa mantiki, manakala bahasa-bahasa barat tidak boleh ditakrifkan sedemikian. Di sini kita boleh mengambil natijah bahawa kedua-dua, yakni mantik dan bahasa, adalah saling bergantung di antara satu sama lain. Ini bermakna bahawa cara kita berfikir bergantung kepada bahasa, manakala pertuturan kita mencerminkan fikiran. Nyata sekali bahawa terdapat apa yang dikatakan sebagai mantik bahasa. Bermakna bahasa itu bersifat mantiki dan yang dizahirkan menerusi penggunaan bahasa yang disusun menurut aliran fikiran yang betul lagi tepat. Mengambil bahasa Melayu sebagai contoh, kita telah pun menyifatkan bahasa tersebut sebagai bahasa mantiki. Oleh yang demikian, ianya lazimnya mencerminkan fikiran yang bersifat mantiki. Tetapi, sejak kebelakangan ini,
ada yang menyifatkan bahasa Melayu sebagai bahasa yang tidak bersifat mantiki kononnya, yang condong kepada istilah-istilah yang tiada membawa kepada faham yang bermakna. Sebagai contoh, mereka yang mengemukakan pendapat bahawa penggunaan istilah Allah sebagai terjemahan bahasa Melayu untuk merujuk kepada istilah God dalam bahasa Inggeris di kalangan penganut agama Kristian adalah bukan sahaja munasabah, malah tepat dan benar. Ada yang mendakwa bahawa istilah Allah yang digunakan oleh orang-orang Kristian atau dalam tulisan-tulisan mereka adalah hasil daripada aliran bahasa dan mantik yang sah. Hujah-hujah mereka itu bersandarkan kekeliruan bahawa istilah God dalam bahasa Inggeris bermakna Allah dalam bahasa Melayu. Lebih-lebih lagi, istilah Tuhan disifatkan sebagai terjemahan untuk istilah Lord. Dakwaan-dakwaan bahawa para penganut agama mereka telah pun memiliki buku-buku doa dalam bahasa Melayu dan perkataan Allah telah digunakan sebagai terjemahan kepada istilah God itu, dan oleh kerana itu mereka berhak untuk menggunakan istilah Allah, tidak boleh diambil kira sebagai hujah munasabah yang mengikut acuan mantik dan seterusnya kebenaran. Sekiranya golongan penganut diambil kira sebagai bukti sahih yang menjernihkan hujah mereka, ianya seolah mengandaikan masyarakat itu suatu kejadian hidup yang pasti boleh berfikir dan bertindak berdasarkan akal fikiran. Tetapi pada hakikatnya, masyarakat bukanlah satu kejadian hidup dan justru itu tidak mempunyai kebolehan berfikir dan bertindak secara akliyah.